Pelajar kita masih berada di bab 2, tapi hari ini kita akan masuk bab subtopik 2.2 pemfaktoran. So, definisi bagi pemfaktoran. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Di sini, awak tengok contoh di sini. Ini contohlah. Contoh bagi pemfaktoran. Kita nak cari faktor bagi 3P. Jadi, faktor awak boleh ambil ini 1 darab 3P ataupun 3 darab P akan menjadi 3P. Faktor-faktor bagi 3P ialah 1, 3, P dan 3P. Nanti cikgu akan terangkan macam mana nak dapat jawapan ini. Nombor 2, pemfaktoran sebenarnya merupakan proses songsangan kepada kembangan. Minggu lepas awak belajar kembangan. Kembangan bermaksud kita nak hapuskan kurungan. Awak ambil sebutan di luar, darab dengan semua sebutan yang ada dalam kurungan. Lepas tu kamu akan dapat jawapan. Contoh, awak tengok contoh di sebelah kanan ini, kembangan. Awak ambil A darab A darab B. Sebutan di luar darab dengan semua sebutan yang ada di dalam kurungan. Jadi awak dapat A kuasa 2 tambah AB. Ini adalah kembangan. Kalau pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Sebelum mula, kita buat ulang kaji sikit tentang faktor dan faktor sepunya. Faktor yang ini awak belajar semasa tingkatan 1 bab 2. Tingkatan 1 bab 2. Faktor ialah suatu nombor bulat yang diberi adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor tersebut dengan tepat. 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor kepada sebarang nombor yang diberi. Kita lihat contoh. Cari semua faktor bagi 12. Kita nak cari faktor bagi 12. Saya rasa mungkin ada di antara awak sudah lupa cara mencari faktor bagi 12. Biasanya saya ajar pelajar guna kaedah bahagi. Kaedah bahagi. Bahagi, macam mana nak cari? Awak ambil 12. Bahagi dengan 1. 12 bagi 1 dapat 12. Kemudian 12 bahagi 2. 12 bagi 2 ialah 6. 12 bahagi 3 dapat 4. 12 bahagi 4 ialah 3. 12 bahagi 5. 12 tak boleh bahagi 5. Sebab apabila awak bahagi dengan 5, 12 bahagi 5 dapat nombor perpuluhan. Jadi 12 tak boleh bahagi 5. Kita cuba 12 bahagi 6. 12 boleh bahagi tepat dengan 6. Dapat jawapan 2. 12 tak boleh bahagi 7. 12 tak boleh bahagi 8. 12 tak boleh bahagi dengan 9. 12 tak boleh bahagi dengan 10. 12 juga tak boleh bahagi dengan 11. Okey, last, nombor yang last. 12 bahagi 12. 12 bahagi 12 ialah 1. Kita ambil ini nombor 12. Nombor 12 bahagi dengan 1, 2, 3. Awak cuba bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dapat nombor bulat, contoh ini. Nombor bulat. 12, 6, 4, 3, 2, 1. Ini nombor bulat. Kalau awak ambil ini, 12 bahagi 5. 12 bahagi 5 dapat jawapan 2.4. Yang ini bukan faktor bagi 12. Sebab nombor perpuluhan. Kalau awak cuba ambil 12 bahagi 7. 12 bahagi 7 ialah 1.7. Yang ini bukan 1.7, bukan faktor bagi 12. Hanya nombor bulat, kita ambil nombor bulat ini. Iaitu 12, 6, 4, 3, 2 dan 1. Nombor yang saya guna anak panah tunjuk pada nombor faktor-faktor 12. Ini nombor-nombor ni
adalah faktor-faktor bagi 12. Kita guna kaedah bahagi cari jawapan. Kamu ambil nombor 12, ingat ambil nombor 12, bahagi dengan 1, 2, cuba bahagi. Bagi pelajar yang lemah, awak guna kalkulator, awak tekanlah, cuba tekan. 12 bagi 1, okey, dapat nombor bulat. Jadi awak tulis jawapan. 12 dah bagi 2, oh dapat 6. 12 bagi 3 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 5, oh nombor perpuluhan. Jadi jangan tulis jawapan, awak abaikan. 12 bagi 6, oh okey dapat 2. 12 bagi 7, oh tak boleh sebab ini nombor perpuluhan. Jadi ini bukan faktor bagi 12. Ini saya potong, ini saya potong. Dan sambung seterusnya. 12 bahagi 8, 12 bahagi 9, 12 bagi 10, 12 bagi 11, 12 bagi 12. Dapat jawapan ini 1. Okey, kamu tulis okey. Faktor-faktor bagi 12 ialah ambil ini jawapannya, hasil baginya jawapannya 1. Tulis 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ada setengah pelajar dia suka guna kaedah darab. Ini kaedah darab. Bagi pelajar yang lemah sifil, saya tak galakkan awak guna kaedah darab. Okey, pelajar yang lemah sifil jangan guna kaedah darab. Lebih baik awak guna kaedah bahagi. Guna kaedah bahagi, walaupun lambat sikit, jalan kerja banyak, tapi awak tak akan buat kesilapan. Kalau awak guna kaedah darab, mungkin awak tercicir, mungkin cicir bahagian ini ke, ataupun awak salah darab, mungkin awak anggap, oh 2 darab 5 ialah 12. Ada setengah pelajar punya sifil, dia tak hafal sifil, dia tak pandai sifil, mungkin dia kata, oh cikgu, 4 darab 5 ialah 12. Salah. Jadi lemah sifil jangan guna kaedah darab. Pelajar yang pandai bolehlah guna kaedah darab. Macam mana cari faktor bagi 12? Awak ambil nombor apa, nombor berapa darab berapa, berapa darab berapa dapat 12. 1 darab 12 dapat 12. 2 darab 6 ialah 12. 3 darab 4 ialah 12. Jadi faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini saya sedang buat ulang kaji. So 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Okey, seterusnya kita lihat faktor sepunya. Yang ini awak belajar semasa form 1. Faktor sepunya terbesar, FSTB, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Ini definisi. Faktor sepunya beberapa nombor bulat adalah nombor yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut. Faktor FSTB, beberapa nombor yang diberi adalah nombor terbesar yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut. Kita lihat contoh. Cari faktor sepunya bagi 9 dan 15. Mula-mula awak cari, langkah pertama, cari faktor bagi nombor 9. Cari faktor bagi 9. Langkah kedua, cari faktor bagi 15. Langkah ketiga, cari faktor sepunya. Cari faktor sepunya. Dan awak boleh cari juga faktor sepunya terbesar ataupun FSTB. Jadi saya tunjuk jalan kerja. Sini tak ada jalan kerja. Jalan kerja. Okey, cara mencari faktor bagi 9. Kalau awak guna kaedah darab, untuk mencari faktor bagi 9. Jadi jawapannya adalah 1 darab 9. Berapa dapat 9? 1 darab 9 ialah 9. Dan 3 darab 3 ialah 9. Ini adalah faktor nombor yang awak nampak di sini, iaitu 1, 3, 9. Nombor ini adalah faktor bagi 9. Kalau awak guna kaedah darab, cari faktor bagi 15. Jadi 1 darab 15 dapat 15. 3 darab 5 ialah
15. Ini adalah faktor bagi 15. Nombor yang awak nampak iaitu 1, 3, 5 dan 15. Ini faktor bagi 9, faktor bagi 9 dan faktor bagi 15. Jadi saya senaraikan di sini faktor bagi 9 ialah 139. Ini 3 diulang 2 kali. Awak hanya perlu tulis sekali sahaja. Tak payah tulis 1339. Tulis 139. Faktor bagi 15 ialah 135, 15. Kalau awak guna kaedah bahagi untuk cari jawapan. Maksudnya awak guna kaedah bahagi untuk cari faktor-faktor bagi 9 dan 15. Awak hanya perlu guna kalkulator. Awak tekan 9 bahagi 1. Dapat jawapan 9. 9 bahagi 2. Boleh tak 9 bahagi dengan 2? Tak boleh. Tak boleh, betul. Kalau awak ambil ini, awak guna kalkulator tekan 9 bahagi 2. Oh, dapat nombor perpuluhan. Bukan faktor. Jadi 4.5. Awak dapat, kalau guna kalkulator tekan 9 bahagi 2, dapat jawapan 4.5. Ini 4.5 bukan faktor bagi 9. Jadi bukan jawapan. Awak cuba 9 bahagi 3. Oh, boleh bahagi. Dapat, boleh bahagi tepat dengan 3. Dapat jawapan 3. Lepas tu awak cuba 9 bahagi 4. Tak boleh bahagi. 9 bahagi 5. Tak boleh bahagi. 9 bahagi 6. Tak boleh bahagi. 9 bahagi 7. Tak boleh bahagi. 9 bahagi 8. Tak boleh bahagi. Oh, 9 bahagi 9. Dapat jawapan 1. Oleh itu, faktor bagi 9 ialah ini 9, 3, 1. 3 nombor saja. 1, 3, 9. Ini 4.5 bukan faktor bagi 9. Sebab saya nak nombor bulat. Ini nombor perpuluhan. Jadi ini bukan. Saya potong. Kalau kita guna kaedah bahagi untuk cari faktor bagi 15, macam tadi juga awak tulis 15, mula dengan 1. Dapat jawapan 15. Kemudian 15 bahagi 2. Tak boleh bahagi dengan 2. 15 bahagi 3. Oh, boleh. 15 bahagi 3. Berapa? 5. Betul tak? Betul. Ya, pandailah. 15 bahagi 4. Oh, tak boleh bahagi dengan 4 lah, cikgu. Oh, 15 bahagi 5. Oh, boleh. 15 bahagi 5. 3. Kemudian 15 bahagi 6. Oh, tak boleh bahagi. 15 bahagi 7. Tak boleh bahagi. Bagi 8. Tak boleh. Bagi 9. Tak boleh. Bagi 10. Tak boleh. Bagi 11. Tak boleh. Bagi 12. Tak boleh. Bagi 13. Tak boleh. Bagi 14. Tak boleh. Oh, bahagi dengan 15. 15 bagi 15 dapat 1. Jadi 1 ini 15, 5, 3, 1 ialah faktor bagi 15. Ini jalan kerja. Saya guna pen merah, conteng-conteng semua yang saya conteng guna pen merah ini jalan kerja. Jawapan di sini awak kena senaraikan. Faktor bagi 9 di sini. Faktor bagi 15 di sini. 1, 3, 5, 15. 1, 3, 9. Kemudian kita cari faktor sepunya. Sepunya maksudnya sama. Faktor yang sama lah. Sepunya. Oh, tengok. Oh, sini ada 1. Sini pun ada 1. Sini ada 3. Sini pun ada 3. Jadi, faktor sepunya bagi 9 dan 15 ialah 1 dan 3 sahaja. Jawapan di sini 1 dan 3 sahaja. Kalau nak cari faktor sepunya terbesar, ni. Faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ialah FSTB. Singkatannya FSTB. FSTB ialah 3.
Macam mana nak cari FSTB? Kita cari ambil dari faktor sepunya. Awak tengok faktor sepunya ialah 1 dan 3. Nombor mana 1 lebih besar? 1 dan 3, 3 lebih besar. Jadi, faktor sepunya terbesar FSTB ialah 3. Ni saya sudah buat ulang kaji. Sebab awak belajar ini masa form 1. Saya rasa mungkin awak sudah lupa. Ni cara-cara mencari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Pelajar yang lemah sifir, saya nak awak guna kaedah bahagi cari faktor sepunya lah. Kalau pelajar yang pandai sifir boleh guna kaedah darab cepat sikit. Kalau guna kaedah darab lebih cepat. Kaedah darab mendapatkan faktor ini cepat sikit. Next, kita lihat. Okey, sekarang baru kita masuk ke ni contoh yang saya ambil dalam buku teks awak. Buku teks awak, muka surat 28. Kita lihat senaraikan semua faktor sepunya. Yang ni faktor sepunya. Faktor sepunya. Jadi awak kena guna kaedah macam tadi. Cikgu, apa tu kaedah macam tadi? Macam tadi itu maksudnya mula-mula awak kena cari faktor-faktor cari faktor-faktor bagi 6H. Kemudian cari faktor-faktor bagi 4GH. Betul. Lepas tu barulah kamu boleh cari faktor sepunya. Cikgu, banyaknya jalan kerja. Ya, betul. Jalan kerja memang banyak. Macam tadilah, macam tadi. Contoh tadi. Yang ni. Mula-mula awak cari faktor bagi 9. Lepas tu awak cari faktor bagi 15. Akhir sekali baru awak cari faktor sepunya. Kalau soalan minta faktor sepunya terbesar, awak boleh bagi jawapan FSTB. Kalau tak minta, tak payahlah. Biasanya kalau dia minta, dia akan sebutlah cari FSTB bagi 9 dan 15. Kalau soalan minta, cari FSTB bagi 9 dan 15. Kalau dia tulis cari FSTB bagi 9 dan 15, awak kena tunjuk jalan kerja macam ni juga. Maksudnya, cari faktor bagi 9, cari faktor bagi 15, kemudian cari faktor sepunya dan akhir sekali baru awak tulis jawapan faktor sepunya terbesar. Di sini dia tak minta, dia minta di sini saya tunjuk contoh saja. Next. Jadi kita balik ke sini. Cikgu, yang ni saya tak tahu nak carilah sebab tadi cikgu ajar faktor bagi 9. Ini kalau nak cari faktor bagi 6, saya tahu cari jawapan lah. Faktor bagi 6 ialah, okey, kalau saya guna kaedah darab, 1 darab 6 ialah 6. 2 darab 3 ialah 6. Cikgu, ini faktor bagi 6. Saya tahu cari, tapi faktor bagi 6H macam mana? Cikgu ada pemboleh ubah H. Senang saja. Okey, awak tengok ini 6H. 6H. Jadi awak abaikan itu huruf H. Ini H, awak abaikan. Awak tengok H, nombor H. Awak tengok nombor 6. Ini H, awak abaikan dulu. Awak tengok 6. 6. Jadi saya kena cari faktor bagi 6. Faktor bagi 6. Cara nak cari, saya guna kaedah darab. 1 darab 6 ialah 6. Berapa darab berapa 6? 1 darab 6 ialah 6. Berapa dapat 6? 2 darab 3 ialah 6. Jadi ini 4 nombor di sini. 1, 2, 3, 6 ialah faktor bagi 6. Sekarang saya nak faktor bagi 6H. Jadi awak tambahlah H saja. Saya boleh letak mana? Saya letak sini H. Sini H. Lagi satu pasangan. Boleh tulis macam ni. Tadi saya letak H di 1. Sekarang saya letak H di 6. Tadi saya letak H di sebelah 2. Sekarang saya letak H di sini. Macam tu saja saya sudah dapat jawapan faktor bagi
Faktor bagi 6 ialah 6H ialah tulisan ni. Saya mula dengan nombor dulu. In color, okey. 1 ini 1, saya tulis ini 1. 2 3. Alah, terbalik. Belajar apa yang awak nampak? Semua yang awak nampak sini adalah faktor bagi 6H. Okey, 3, 6, 1H ataupun kita tulis sebagai H. Saya tulis di bawah. 2H, 3H dan 6H. Yang saya guna ini nombor ataupun ini sebutan yang saya guna pen hijau sebutan ataupun nombor yang saya guna pen hijau, semua ini adalah faktor bagi 6H. Seterusnya kita cari faktor bagi 4GH. Guna kaedah yang sama. Mula-mula, okey, ini 4GH. Saya nak cari faktor bagi 4GH. Mula-mula awak cari faktor bagi 4. Ini huruf GH awak abaikan. Awak cari faktor bagi 4. Jadi berapa darab berapa? 4. 1 darab 4. Lagi? 2 darab 2. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya dapat 1 darab 4, 2 darab 2. Tadi cikgu buat cara ni, lepas tu baru cikgu tambah itu huruf. Tapi tadi 1 huruf, sekarang 2 huruf. Macam mana cikgu? Senang je. Macam tadi juga. Saya rasa 1 pasangan tak cukup. Macam ni tak cukup. Tambah lagi. GH. Saya letak GH sini. GH. Tak cukup. GH. Sini GH. GH di sini. Sini GH. Sini GH. Okey. Belum siap. Ada lagi. Apa maksudnya ada lagi, cikgu? Tadi kita tulis dua-dua GH bersama. Sekarang saya nak pisahkan mereka. Saya tulis lagi 1 darab 4. 2 darab 1 darab 4, 2 darab 2. Jadi saya pisahkan mereka. Saya letak G di sini. H di sini. G di sini. H di sini. Okey. Lagi 1. 2 darab 2. Jadi macam ni. Tadi G di depan, H di belakang. Sekarang saya letak H di depan, G di belakang. H di depan, G di belakang. Dah siap. Jadi, semua yang nampak di sini, semua sebutan yang nampak adalah faktor bagi 4H. Faktor 4H. 4GH. Jadi, saya tulislah jawapan. Banyak belajar dia punya jawapan. Banyak. Number in color, tukar warna apa, warna orange lah. Jadi saya mula dengan nombor lah. Biasanya kita ambil nombor. Jadi sini 1, saya tulis 1. 2 sudah ada 2 kali. Jadi saya tulis sekali saja nombor 2. 4 sini. Lagi ada nombor lagi tak? Tak ada. Sekarang saya ambil ini 1GH. 1GH ialah GH lah. Ini 2 GH. Okey, 2GH ini pun 2GH. 2GH ini muncul 2 kali. Jadi awak tulis sekali cukup. Tak payah tulis 2 kali. Dan 4GH. Lepas tu sini G.
Kemudian 2G. Tulis 2G. Lepas tu H, satu H saya tulis lah. Ataupun okey, kita sambung 2G muncul 2 kali. 2G ada 2 kali. Lepas tu 4G. Kemudian baru 1H. Satu H ialah H, pelajar. 2H muncul 2 kali, 2H. Jadi awak tulis sekali saja 2H. Kemudian akhir sekali 4H. Oh, cikgu banyaknya. Ya, betul. Kalau sebutan macam ni 4GH, kalau dia ada banyak pemboleh ubah, jadi you akan dapat banyak jalan kerja dan banyak faktor-faktor. Faham? Tadi 6H, dia ada satu pemboleh ubah H. Jadi awak akan dapat macam ni lah 8 pemboleh 8 sebutan ataupun 8 faktor. Kalau ini 4GH, sudah ini pemboleh ubah ada 2GH. Jadi di sini berapa faktor? 12 faktor. Wow. Jadi akhir sekali awak cari faktor sepunya. Maksudnya cari faktor-faktor yang sama lah. Sama. Okey, saya guna pen hijau sudah ada. Biru. Cikgu. Ya. Saya nak tanya cikgu, saya confuse sikit. Di bahagian mana? Kenapa yang 1H tu kat sebelah kiri, lepas tu bawah sebelah kanan? Sebab dia macam ni, sebab apa darab sebutan apa akan dapat 6H. Ini 1H darab 6 ialah 6H. 1 darab 6H pun sama dengan 6H. Faham? Kita nak dia macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kita nak cari mana saya punya. Okey, di sini. So, kita sebenarnya nak tahu macam mana dapat 6H. Sebenarnya 6H ini adalah 1H darab dengan 6. Dapat 6H. Ataupun 1 darab 6H. Dapat 6H. 1H darab 6 sama dengan 6H. 1 darab 6H juga dapat 6H. Ataupun 2H darab 3 ialah 6H. Ataupun 2 darab 3H ialah 6H. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, sebab tu saya cikgu ajar cara step by step dapat jawapan. Bagi pelajar yang mahir lah, ada setengah pelajar dia cakap dia pandai, dia sekejap dia tahu. Oh cikgu, ni 6H. Saya tahulah. H darab 6, 1H darab 6 ialah 6H, 2H darab 3, 6H, 2 darab 3H, 6H, 1 darab 6H, 6H. Ini jawapan. Bagi pelajar yang lembat sikit lah, boleh guna kaedah yang saya ajar ni step by step. Kemudian akhir sekali, awak sudah dapat faktor bagi 6H, faktor bagi 4GH, cari faktor sepunya. Tapi dalam exam saya tak pernah tengok dia tanya soalan macam ni lah. Okey, kita tengok sini. Sini ada 1. Sini pun ada 1. Oh, tengok faktor 6H ada 1, faktor bagi 4GH pun ada 1. Jadi tulis jawapan 1. 2. Faktor-faktor yang sama lah. Cari faktor-faktor yang sama. Lagi 3. Sini ada 3. 6H ada 3. Sini tak ada 3. Ini 4. Sini 6. Sini 6H. Faktor bagi 6H ialah H. Tengok sebelah kanan. Sebelah kiri ada H. Sebelah kanan pun ada H. Jadi ini pun faktor-faktor sepunya. Tulis H. Lagi 2H. 2H. So jawapan 4 sahaja. Faktor sepunya ialah 1, 2, H dan 2H. Yang lain bukan faktor sepunya. Yang ini 3, tengok sebelah kiri, 3, 6, 3H dan 6H adalah faktor bagi 6 lah, bukan faktor sepunya. Ini semua ini faktor 4, GH, 2GH, 4GH.
G, 2G, 4G, 4G, 4H. Ni semuanya faktor bagi 4GH. Faktor sepunya bagi 6H dan 4GH 4 sahaja. Jawapannya ni 4 sahaja. Boleh? Faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Boleh? Boleh cikgu. Adakah saya buat awak keliru? Ayo, cikgu pagi-pagi dah ajar benda yang susah-susah ya cikgu. Yo. Saya dah pening cikgu. Jangan pening Ini baru faktor sepunya. Ada banyak lagi. Nanti awak nampak FSTB lah. Ayo, cikgu saya tak tahulah apa tu FSTB. Tak apa, nanti saya ajar. Next. Ini contoh 6. Tak payah salin lah. Saya ambil dalam buku teks awak. Faktor sepunya terbesar. FSTB. Contoh 7, nombor 1. A. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi sebutan 6H dan 4GH. Mula-mula kita guna kaedah inilah. Saya rasa awak sudah belajar masa form 1. Macam ni. Kita nak cari, okey, mula-mula. Awak pun macam tadi juga. Awak tengok nombor sahaja, abaikan pemboleh ubah. Awak tengok nombor 6 dan 4. 6 dan 4. Abaikan itu H dan GH. H dan GH awak jangan tengok dulu. Awak tengok nombor 6 dan 4. Mula-mula kita cari faktor sepunya bagi 6 dan 4. Cikgu, kenapa faktor sepunya lagi? Yang ni tanya pasal faktor sepunya terbesar. Kita nak tahu 6 dan 4 ni sebenarnya 6 dan 4 ni boleh bahagi dengan nombor apa. Kita tengok sini. 4 dan 6. 6 dan 4. Saya guna jada sifir ni. 4, 6. Ada 6 dan 4. Tengok sini ya. Lajur ke berapa? Lajur ke 3. 1, 2, 3. Sini. Ada 4, ada 6. Jadi 4 dan 6 ini boleh bahagi dengan 2. Boleh bahagi tepat dengan 2. Oleh itu, faktor sepunya bagi 4 dan 6. 6 dan 4 ialah 2. Maksudnya, 4 dan 6 boleh bahagi tepat dengan 2. Kedua-dua nombor ini boleh bahagi tepat dengan 2. So, saya tulis sini 2 lah. Okey, seterusnya. Kita cuba bahagi. 6H, tulis lah. 6H bagi 2. Kaedah ni. Dan 4GH bahagi 2. Ini awak potong. 1, sifir 2. 1 darab 2 ialah 2. 3 darab 2 ialah 6. Jadi awak dapat 3H per 1 ataupun 3H. So, sini awak tulis 3H. Di sini tulis 3H. 4GH bahagi 2. 4GH bahagi 2. Awak potong. 1 sifir 2. 1 darab 2 ialah 2. 2 darab 2 ialah 4. Awak dapat jawapannya 2GH. Sini koma, awak tulis koma. Salin balik. Koma. Dan jawapannya 2GH. Sambung. Lepas tu awak tengok sebutan 3H dan sebutan 2GH. Faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan ini adalah huruf H. Sebab sini 3H ada H, 2GH pun ada H. Ataupun kedua-dua sebutan ini boleh kita boleh bahagi dengan H. Jadi saya tunjuk macam mana. Macam ni lah, 3H bagi H. Dan 2GH bahagi H. Potong. Tinggal 3. Tulis jawapan 3. Ini potong. Kenapa potong-potong cikgu? Itu maksudnya H bahagi H ialah 1. H bagi H ialah 1. Kita potong-potong. So 1 darab 2H. 1 darab 2G jawapannya 2G lah.
2G. Oh, okey. Dah siap. Berhenti di sini sahaja. Tak perlu teruskan lagi. Kenapa? Sebab tak ada faktor sepunya. Tak jumpa faktor sepunya ataupun sebutan 3 dan 2G tak boleh bahagi dengan, tak boleh teruskan pembahagian lagi. Kita tak boleh teruskan pembahagian lagi. Jadi awak tulislah jawapan faktor sepunya terbesar. Ambil ini 2 dengan H. 2 darab H. Awak tulis 2 darab dengan H. Jawapan ialah 2H. Ini cara mencari faktor sepunya. Okey, kita lihat B. Ini jalan kerja bagi A, 1A. Kita lihat B, soalan 1B. Wow, cikgu ini banyak sebutan. Ya, banyak sebutan. Tapi guna kaedah yang sama juga. Tadi 2 sebutan sahaja. Sekarang ini soalan B ada 3 sebutan. Jadi awak buat macam tadi. Tulis 9 C kuasa 2 D, 3D, 3D kuasa 2 E, 6 DEF. Ada setengah pelajar bila dia salin pun boleh tertinggal satu huruf. Awak semak betul-betul. Kalau ada huruf CD, tulis CD. Jangan tulis C saja, tertinggal satu huruf. Ada saya biasa jumpa lah bila saya semak buku pelajar. Macam tu boleh tertinggal satu huruf. Mula-mula semak, tengok nombor saja 9, 3, 6. 9, 3, 6. Ketiga-tiga nombor ni kita boleh bahagi tepat dengan 3. Macam mana saya boleh tahu? Saya tengok 9, 3, 6. Tengok mana 9, 3, 6. 9 di sini. 3, 6. Boleh bahagi dengan 3 kan? 3. Sini 3. Jadi faktor sepunya bagi nombor 9, nombor 6 dan 3. Faktor sepunya bagi 9, 6, 3 ialah 3. 3. Ataupun kita kata 9, 6 dan 3 ni boleh bagi tepat dengan 3. Jadi saya tulislah sini 3 lah. 3. Tulis sini 3. 3. Macam mana nak buat? Guna kaedah tadi 9 C kuasa 2D bagi 3. Potong. 1 darab 3 ialah 3. Sifir 3 tadi saya sudah tunjuk sifir 3. Ini 3 lah. 3 darab 3 9. Jadi awak dapat jawapan ialah 3 C kuasa 2 D. Seterusnya, ini sebutan kedua. 3D kuasa 2E. Bagi dengan 3. Potong. Sifir 3 juga. 1 darab 3 ialah 3. 1 darab 3 pun 3. Tinggal sebutan pemboleh ubah D kuasa 2E. Jadi awak tulis sini D kuasa 2E. D kuasa 2E. Dan sebutan terakhir 6 DEF. Bagi dengan 3. Potong 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Dapat jawapan 2 DEF. Tulis 2 DEF. Kalau atas ni koma, bawah pun kena ada koma. Koma. Belum siap lah pelajar. Kita semak. Oh, nombor 3. Sini 3. 3D, CD. C kuasa 2D. Ini 1D kuasa 2E. Yang ini sebutan ketiga ialah 2 DEF. Sekarang kita cari faktor sepunya bagi ketiga-tiga sebutan lah. Saya nampak sini ada D. Sini pun ada D. Sini ada D juga. Jadi faktor sepunya bagi ketiga-tiga sebutan di sini adalah huruf D. Tadi nombor 3, sekarang huruf D. D. Boleh? D. Okey, saya bahagi. Guna cara tadi kaedah bahagi. 3C kuasa 2D per D. Macam ni.
Potong, potong. Tinggal jawapan 3C kuasa 2. Jadi awak tulis 3C kuasa 2, koma. Ini apa jawapan? D kuasa 2E. Cikgu apa tu D kuasa? Saya tak faham lah. Yang ini pelajar D kuasa 2. Kalau kita ceraikan, dia sebenarnya bermaksud TTE ya. D kuasa 2 ialah TTE. TTE ya. D kuasa 2 bermaksud D darab D. Oh, okey, dah faham. TTE. Oh, saya sepotong, potong. Tinggal TE. Tulis TE. Dan akhir sekali, yang ni jawapannya lah 2EF. 2EF. Pandai. Oh, mungkin ada pelajar tak faham macam mana dapat 2EF. Saya tunjuk jalan kerja. 2 DEF bagi dengan D. Potong, potong. Dapat 2EF. Okey, kita tak boleh teruskan lagi. Kenapa? Sebab saya tak dapat cari faktor sepunya. Jadi jawapannya adalah faktor sepunya terbesar bagi sebutan ini ketiga-tiga sebutan ialah 3 darab D. Awak ambil ini 3, tulis 3 dengan D. 3 darab D, jawapan 3D. Okey, ni jalan kerja perlu tulis jawapan di sini. Sebenarnya awak tengok sini, 3, ini 3. 3 darab dengan 3C kuasa 2D akan dapat 9C kuasa 2D. 3 darab dengan D kuasa 2E ialah 3D kuasa 2E. 3 darab dengan 2DEF ialah 6DEF. Okey, ini jawapan. Okey, next. Nombor 2. Tak ada tempat nak tulis. Contoh 2. Okey. Soalan 2, soalan 2. Insert. Soalan 2. Soalan 2, saya ambil contoh ni. Soalan 2. Tadi soalan 1, sekarang kita lihat soalan 2. Soalan 2, faktorkan setiap ungkapan yang berikut. Awak buat macam tadi, belajar 3x tambah 15. Mula-mula kita tengok faktor sepunya bagi 3x dan 15. Oh, sini 3, sini 15. Saya dapatlah faktor sepunya ataupun kedua nombor ni kita boleh bagi dengan 3. Kalau tak faham tengok sini 3 dan 15. Mana 3 15? Sini 3 15. So dapat 3. Faktor sepunya 3. Jadi saya tulis sini 3 lah. Maksudnya 15 boleh bahagi dengan 3. 3 pun boleh bahagi dengan 3. Awak buat macam tadi. Tadi di tengah-tengah di antara kedua-dua sebutan ada koma. Sekarang di antara kedua-dua sebutan ini tak ada koma tapi dia ada operasi tambah. Awak jangan takut dengan operasi ni, awak abaikan. Tambah ni awak abaikan. Tengok sebutan 3x dan 15. Jadi macam tadi, jadi dapat jawapan ni x. Macam mana dapat x? 3x bahagi 3. Potong x lah, tulis jawapan x. Ini 15 bahagi 3, 5. Dan ini tambah, tulis balik tambah sahaja. Siap. Jadi jawapannya lah, awak tulis ini 3. Baki di sini, tulis dalam kurungan x tambah 5. Yang ni dia bukan minta faktor sepunya terbesar. Soalan 2 dia tak minta faktor sepunya terbesar. Dia minta awak, dia suruh awak faktorkan ungkapan ini. Jadi ini jawapannya. Ini jawapan 3 dalam kurungan x tambah 5. Kalau awak kembangkan. Kembangkan bermaksud awak nak buang kurungan. Kalau awak kembangkan, awak ambil sebutan di luar, darab sebutan di dalam.
3 darab X ialah 3X. 3 darab 5, 15 lah. Ni tambah, tulis tambah. Jadi, awak akan dapat balik jawapan tadi. Bukan, soalan tadi. 3X tambah 15. Sebab tu, pemfaktoran adalah songsangan bagi kembangan. So, kalau awak dapat ini 3X tambah 15, awak faktorkan dapat jawapan ini. 3, lepas tu dalam kurungan X tambah 5. Okey, B. Kita lihat B. Contoh 2B. Contoh 2B. B. Macam tadi juga, tulis 7M tambah 21M kuasa 2. Apa faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan ni? Ataupun kedua-dua sebutan ini boleh bagi tepat dengan nombor apa? 7. 7, betul. 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 Tengok sini, 7 dengan 12. 7 dengan 21. Sini, 7, 21. 7 dengan 21. Jadi, kedua-dua nombor ni boleh bahagi dengan 7. Boleh bagi tepat dengan 7. Jadi, saya tulis sini 7. Okey, 7M bagi 7. Dan 21 M kuasa 2 bahagi dengan 7. Kita cari sebutan yang pertama. 7M bahagi 7. Potong. Dapat M. Tulis M. Lepas tu ini 21M kuasa 2. 21M kuasa 2. Tulis 21M kuasa 2 bagi 7. Potong. Potong. Dapat 3. 3M kuasa 2. Tulis 3M kuasa 2. Ini operasi tambah, tulis tambah. Kalau tolak, tulis tolak. Biasanya tambah dan tolak saja, tak ada operasi yang lain. Tambah dan tolak, tak boleh darab dan bahagi. Tambah, tolak saja. Tambah, tulis tambah lah. Kita dah siap. Jawapannya lah 7 dalam kurungan. Ini baki di sini, tulis dalam kurungan. M tambah 3M kuasa 2. Ini pemfaktoran. Kalau kamu kembangkan, kalau awak kembangkan jawapan ini, kembangkan jawapan yang awak dapat ini, akan dapat balik soalan yang awak dapat ini. 7M tambah 21M kuasa 2. 7 darab M ialah 7 darab dengan M ialah 7M. Ini 7 darab dengan M ialah 7M. 7 darab dengan 3M kuasa 2 ialah 21M kuasa 2. Next. Sebenarnya ini jawapan. Dia tak ada bagi jalan kerja. Tadi cikgu sudah bagi jalan kerja. Ini jawapan. Okey, so ini latihan. Okey, kita buat bersama-sama. Awak keluarkan buku tulis awak. Buku tulis. Kita salin. Salin soalan yang pertama. Soalan 1, kita buat bersama-sama. Tulis hari ini Jumaat. Tajuk ialah pemfaktoran. Hari ini 5 hari bulan 3 2021. Salin soalan 1. Satu A saja. Tulis nombor 1. Jom cuba 2.2. Nombor 1. Senaraikan faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar bagi setiap sebutan berikut. Nombor 1A. Salin ini. Dah. Soalan 1A saja. Cepat-cepat. Tulis 1, salin soalan. A. Tulis A. 8Y dan 12Y. Kita buat bersama-sama. 8Y macam ni. 8Y. 12Y. Faktor
faktor sepunya bagi 8 dan 12 ialah berapa? Nombor apa? 2. Ya, betul. Kita semak. Kalau awak tak tahu, kita semak 8 dan 12. Mana jadual sifir saya? Sini. 8, 12. Oh, sini lah cikgu. 8, 12. Ini nombor bulat, ini pun nombor bulat. 8 dan 12 boleh bahagi tepat dengan 2. 8 faktor sepunya bagi 8 dan 12 ialah 2, 2, 2. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Macam mana nak bezakan kalau diorang hanya yang macam bahagi punya atau yang darab-darab? Kalau okey. Yang ni kita sedang faktorkan, kita bahagilah 6H bahagi 2, 4GH kita bahagi 2 lah. Kalau kamu nak kembangkan, kita darab lah. Kalau awak nak kembangkan, macam ni awak nak kembangkan, darab lah. Awak nak kembangkan, ungkapannya di sini kita guna darab. Kalau awak nak faktorkan, kita bahagi, faham? 3H bahagi 3, 15 bahagi 3. Adakah saya jawab soalan yang you tanya? Macam macam apa ni, macam mana nak bezakan senaraikan atau tentukan? Macam, oh ini, oh okey. Oh, maksudnya ni, senarai tentukan. Okey, di sini sebenarnya kita nak cari senaraikan tu, nanti kita senaraikan. Saya tunjuk macam mana nak senaraikan. 8Y bagi 2 ialah 8Y bagi 2. Dapat 4Y ya. Awak potong, dapat 4Y. Jadi awak tulis sini 4Y. Ni 12Y bahagi 2. Jadi 12Y bahagi 2. So ini potong. Sifir 2, potong-potong, dapat 6. Jadi jawapan yang awak dapat 6Y. Awak tulis 6Y. Kita teruskan lagi. Kenapa nak teruskan lagi cikgu? Sebab ini 4 dan 6, kita masih boleh bagi dengan 2. 4 dan 6 punya faktor sepunya ialah 2. Jadi kita teruskan lagi. Oh, cikgu 4Y bagi 2. Oh, okey. Dapat jawapan 2Y. Ni potong, dapat 2. Jawapan 2Y. Tulis 2Y. Yang ni 6Y bagi 2, tulis 6Y. Tadi dapat 6Y. 6Y bagi 2, jawapannya lah 3Y. Betul. Tulislah 3Y. Kena teruskan lagi. Teruskan pembahagian. Kenapa? Sebab saya nampak ada faktor sepunya. Mana dia punya faktor sepunya? Nombor apa? Huruf apa? Oh, huruf Y lah. Ini 2Y boleh bagi dengan Y. 3Y boleh bagi dengan Y. Dapat jawapan 2 dan 3. Jadi macam ni lah. 2Y bagi Y ialah 2. 3Y bagi Y ialah 3. Okey. Senaraikan faktor sepunya. Mana dia punya faktor sepunya? Inilah. Tadi cikgu asyik tanya faktor sepunya. Ini kamu senaraikan. Faktor sepunya ialah jawapan 2Y lah. Faktor sepunya ialah, okey, saya guna inline. Faktor sepunya di sini awak nampak tak? Yang ni faktor semuanya, ini adalah faktor sepunya. Jadi tulis ini 2 muncul 2 kali, tak payah tulis 2 kali, tulis sekali saja. 2 dan Y. Dan faktor sepunya terbesar, cikgu guna ink warna lain. Hijau. Okey, FSTB. Tulis mana? Tak ada tempat tulis. FSTB. Faktor sepunya terbesar ialah, awak ambil semua ini. Tulis 2 darab Y. 2
2 darab 2 darab Y. Jawapan ialah 2 darab 2 ialah 4. 4 darab Y ialah 4Y. Ini maksudnya senaraikan. Senaraikan inilah awak senaraikan. Awak senaraikan faktor sepunya. Sebenarnya faktor sepunya sudah ada di sini. Jalan kerja awak tunjuk tadi ini faktor sepunya. Tapi awak tak senaraikan. Awak terus tulis jawapan faktor sepunya terbesar. Ini bahagian 1, ini bahagian 2. Senaraikan maksudnya ini. Faktor sepunya terbesar ini. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey. So B, soalan B senang sedikit. Kenapa cikgu kata senang sikit? Sebab dia tak banyak jalan kerja. Okey. Awak salin jawapan. Soalan 1A salin jawapan dulu. Ni jalan kerja, banyak jalan kerja. Saya conteng macam. Okey, awak salin ni jalan kerja dia. Ni jawapan. Faktor sepunya ialah 2 dan Y. Faktor sepunya terbesar ialah 2 darab 2 darab Y iaitu 4Y. Kemudian kita sambung soalan B, 1B. Salin soalan 1B. Dah cikgu. Dah, cepat sikit belajar cepat sikit. New slide. Tadi 8Y, 12Y. Soalan 1A, 8Y, 12Y. Jadi jalan kerja 8Y, 12Y. Ni bagi 2. Soalan B. 2B dan 3B ya. 1B, 2B, 3B. Tulis jalan kerja macam ni. 2B, 3B. Cari faktor sepunya bagi 2B dan 3B. Apa faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan? 2. 2 ke? B kan? B, betul. Jadi, okey, saya pada B sahaja. Sebab 2 dan 3 tak ada faktor sepunya. Nombor 2 dan 3 tak ada faktor sepunya. Jadi kita semak pemboleh ubah. Sini BB. Jadi faktor sepunya ialah B lah. 2B bahagi B dapat 2. 3B bahagi B 3. 3. Kalau tak tahu nak bahagi, saya tulis jalan kerja di bawah macam ni. 2B bahagi B. Potong. Tinggal 2. 3B bahagi B. Potong. 3. 2 dan 3. Jadi, faktor sepunya ialah B. Faktor sepunya terbesar pun B. Boleh? Boleh. Ni senang sebab tu cikgu kata soalan ni senang. Dia hanya ada satu faktor sepunya iaitu B sahaja. Dan faktor sepunya terbesar satulah. Ni dia tak ada jalan kerja yang lain. P lah. Itu saja. Sebab dia seorang saja jadi dia yang terpaling besar lah. Faham maksud saya? Maksudnya awak anak tunggal di rumah. Awak lah paling besar di rumah. Okey, faham? Okey. So, 1C. Salin jawapan. Kita sambung 1C.
1C, 3W dan 5W kuasa 2. 3W, 5W kuasa 2. Yang ni pun senang, soalan ni pun senang. Hampir sama dengan soalan 1B. Mula-mula kita cari faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan. Apa faktor sepunya? 3W. Belajar salin salin. Ni latihan awak. Cari faktor sepunya. Maksudnya 3W dan 5W ke kuasa 2 boleh bahagi dengan nombor apa ataupun pun boleh buat apa? W kan? W. W. 3W. Faktor sepunya bagi 3W dan 5W kuasa 2 ialah W. W. Potong dapat 3. Saya tulis 3. Ni 5W kuasa 2. 5W kuasa 2 bahagi W. Tadi cikgu kata ni W kuasa 2 bermaksud 5W 2 kali. Ni W kuasa 2 ialah W darab W. Jadi dapat W potong. Jawapan 5W. Dah siap lah. Kenapa berhenti di sini? Sebab saya tak dapat cari faktor sepunya lagi. Tak ada faktor sepunya. Oleh itu dia kata faktor, senaraikan faktor sepunya. Faktor sepunya ada satu sahaja. Iaitu W. Jadi faktor sepunya terbesar ialah W lah. Macam cikgu katalah awak ni anak tunggal di rumah. Jadi paling besar lah. Kalau you ada adik-beradik, mungkin awak kalau awak anak sulung awak paling besar. Tapi ni anak tunggal seorang saja W. Jadi W ni paling besar lah. Faktor sepunya terbesar. Okey, salin jawapan. Semak jawapan. Bagi pelajar yang boleh buat sendiri, awak semak jawapan. Dah cikgu. Dah, okey. Kita sambung D. D apa soalan D? 10M kuasa 2, 15MK ya. 10M kuasa 2, 15MK. 10M kuasa 2, 15MK. Slide. Dah hang komputer saya. Oh. Dah hang. Tunggu sekejap. Ayo. Okey. Soalan D. 10M kuasa 2, 15MK. Ni soalan 1D ya. Soalan 1D. Soalan 1D. 10M kuasa 2, 15MK. Mula-mula kita cari faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan. Oh, ini 10, nombor 10. Ini nombor 15. Jadi, faktor sepunya bagi 10 dan 15 ialah apa nombor? 5. 5. Betul, 5. 5 sebab 10 boleh bagi tepat dengan 5. Nombor 15 pun boleh bagi tepat dengan 5. Jadi jawapan di sini apa jawapan? Kalau lemah, okey, ada setengah pelajar dia tak ada tulis jalan kerja ni, dia tulis boleh dapat jawapan. Kalau saya galakkan pelajar saya buat step by step. Macam ni, potong sifir 5, 1 darab 5 ialah 5, 2 darab 5
10. Jadi dapat 2M kuasa 2. Tulis sini. 2M kuasa 2. Jawapannya. Okay, next. 15 MK. Bahagi dengan 5. Macam ni. Sifir 5, 1 darab 5, 5, 3 darab 5, 15. Dapat 3 MK. Tulis sini 3 MK. Kita masih boleh bahagi ataupun kita masih boleh dapat faktor sepunya. Faktor sepunya bagi 2M kuasa 2 dan 3 MK ialah M. Betul. So di sini awak akan dapat apa jawapan? Kalau awak bagi 2M. 2M, betul. Ini 3K. Betul. Jadi dah siap. Tak boleh teruskan lagi, berhenti di sini. Kenapa? Sebab tak jumpa faktor sepunya. Tak ada faktor sepunya. Jadi awak senaraikan faktor sepunya ada 2, iaitu faktor sepunya ialah nombor sepunya 5 dan M. Ada 2. Faktor sepunya 5 dan M. Faktor sepunya terbesar ialah 5 darab M. Dapat jawapan 5M. Dah siap. Salin dah belajar ataupun semak jawapan awak. Salin ataupun semak jawapan. 1E. Kita sambung. Soalan 1E. Soalan 1E. Jalan kerja banyak. 1E. Salin belajar. 5 PC. 2 C kuasa 2. 3 CD. Oh. Ini pun senang lah. Ini pun senang. Mula-mula buat garis dulu. Ni senang lah ni. Cari faktor sepunya bagi ketiga-tiga sebutan. Saya nampak satu huruf saja, iaitu C. Betul. Jadi sini 5 PC bagi C dapat jawapan 5B. Ini 2C. 2C. Yang ni 3D. 3D. Betul. Itu je. Siap. Lajunya. Faktor sepunya ialah satu sahaja. C. C. Faktor sepunya terbesar C lah. Siap. Okay, mungkin pelajar tak faham. Saya tulis sini 5 PC bagi C ialah 5P ya. Potong. Salah potong. Potong. Dapat 5P. 2C kuasa 2 bagi C ialah 2C. 3CD bagi C ialah 3D. Okey. Saya nak sambung soalan F. Soalan F. Soalan 1F. Salin 4A kuasa 2B. 8B kuasa 2C. 6BCD. Yang ni, soalan ni jalan kerja banyak. Sebab ada banyak sebutan dan setiap sebutan ada banyak pemboleh ubah. Okey. Mula-mula kita gariskan dulu 4, buat garis A, B. Macam ni.
8 B kuasa 2C, 6 B C D. Kita cari faktor sepunya. Faktor A, ada nombor 4, 8 dan 6. Cari faktor sepunya bagi 4, 8, 6. 2. 2, betul. Awak bagi 4 AB, 4A kuasa 2B bahagi dengan 2. Dapat jawapan, ni potong, 2A kuasa 2B. Sifir 2, potong dapat 2. Sini A kuasa 2B, tulis balik sini 2. Okey, so saya tulis jawapan 2A kuasa 2B. 8 B kuasa 2C bahagi 2. Potong, guna sifir 2, potong 1 darab 2 ialah 2. 4 darab 2 ialah 8. Tulis 4 B kuasa 2C. Saya tulis sini 4 B kuasa 2C. Dan 6 B C D bahagi 2. Sifir 2, 1 darab 2 ialah 2. 3 darab 2 ialah 6. Dapat 3 B C D. 3 B C D. Kita masih boleh teruskan lagi. Cari sebutan sepunya B. B ya, ya. B. Tengok, sebutan pertama ada B, sebutan kedua pun ada B, sebutan ketiga pun ada B. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi, tukar email lain. 2AB, 2A kuasa 2B bahagi B. Potong, dapat 2A kuasa 2. Jadi saya tulis sini 2A kuasa 2. Bagi pelajar yang laju, mungkin dia terus boleh dapat jawapan. Dia tulis macam ni. Ada pelajar macam ni lah. Oh, terus dia dapat jawapan. Kalau awak tak tahu nak dapat jawapan, awak guna kaedah bahagi macam ni. Ini 4B kuasa 2C. B kuasa 2 bermaksud 4BBC. 4BBC. 4BC. Potong. Dan akhir sekali, sebutan terakhir 3BCD bagi B. Potong. Tinggal 3CD. Jawapan 3CD, tulis 3CD. Kita tak dapat teruskan lagi kerana tak ada sebutan sepunya. Tak dapat cari sebutan sepunya. Maksudnya tak dapat cari faktor sepunya. Tak ada faktor sepunya, kita berhenti sahaja. So, kita tulis jawapan. Faktor sepunya ialah 2 dan B. Faktor sepunya terbesar ialah 2 darab B, iaitu 2B. Sudah? Cepat sikit. Dah, cikgu. Okey, kita sambung soalan 2. Soalan 2. Another new slide. Soalan 2. 2A. 5 soalan 2. Faktorkan ungkapan algebra berikut. 2A. 5 I tambah 10
Ni dalam buku teks awak muka surat 33. Ya, ini bukan faktor sepunya terbesar. Kita tak cari faktor sepunya terbesar sebab di sini arahan soalan hanya faktorkan ungkapan algebra. Tak perlu cari faktor sepunya terbesar. Awak hanya perlu faktorkan ungkapan algebra. Yang ini dipanggil ungkapan algebra. Cikgu, apa tu ungkapan algebra? Ungkapan algebra bermaksud dia ada nombor, ada pemboleh ubah dan kita gabungkan menggunakan operasi tambah tolak. Contoh di sini ada nombor 10, ada I, pemboleh ubah I ataupun 5I. Kedua-dua sebutan ini kita gabungkan. Macam mana gabung, cikgu? Guna operasi tambah tolak lah, combine. Okey, combine. Jadi ini 5I tambah 10 akan jadi satu ungkapan algebra. Tadi sebutan 5I sahaja. 5I ini satu sebutan. Ini 10 adalah satu sebutan. Kita boleh kawinkan mereka. Kawin. Dia jadi ungkapan algebra. Sekarang awak kena faktorkan mereka. Faktorkan ini. So macam mana? Macam tadi juga. Cari faktor sepunya. Okey, so kedua-dua sebutan ini kita boleh bahagi dengan faktor sepunya ialah 5. Ya. So 5I bahagi 5 ialah I. Yang ini tulis balik. Tambah. Jangan awak pandai-pandai pergi tukar jadi tolak. Tengok atas dulu. Tengok betul-betul. Koma ataupun tolak ataupun tambah. Oh, ini tambah. Tulis tambah. 10 bagi 5 ialah 2. Jadi jawapannya lah. Tulis 5. Mana 5 cikgu? Ni lah ni. 5. Nampak ni 5. Ni faktor sepunya yang kamu nampak. Yang awak tulis tadi 5. Dengan bakinya I tambah 2. Siap. Ni senang sikit. Soalan 2B. Salin, pelajar salin. Oh, jangan tak buat, nanti you tak faham. Sebab kalau ungkapan algebra, kalau bab-bab algebra, ramai pelajar keliru. Sebab dia ada pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah, ramai pelajar dia tak boleh bayangkan, cikgu lah. Saya tak tahulah. Pemboleh ubah ni ramai yang tak boleh bayangkan. Dia tak tahu imagine. Okey, so B, kita tulis AB jawapan dia. Soalan dia 2AB, soalan dia 2AB tolak 8A kuasa 2. Ini soalan dia. Faktorkan ungkapan algebra ni. Jadi awak tengok ungkapan ini operasi tolak. Tadi 2A ungkapan tadi soalan A operasi tambah. Yang ini operasi tolak. Dia macam mana dia gabungkan sebutan 2AB dan 8A kuasa 2. Ada dua sebutan ini. Oh, dia kawinkan. Okey. Jadi satu ungkapan algebra. Okey. Sekarang cari faktor sepunya. 2. Ya. 2. Okey. 2AB bahagi 2 dapat AB. Saya rasa ni awak dah mahir lah. 8A kuasa 2 bahagi 2. 4. 4A kuasa 2. Ini tolak, tulis tolak. Oh, saya nampak ada faktor sepunya iaitu A. Apple. A for apple. AB bagi A. B. 4A kuasa 2 bagi A. 4A. Jawapan tengah-tengah ni operasi tolak. Mungkin tak faham. Kalau saya tunjuk jalan kerja, awak faham sikit. Tadi 2AB bagi 2 dapat AB. Potong. 2AB bagi 2. 2AB bagi 2 ialah AB. 8A kuasa 2 bahagi 2 ialah 4A kuasa 2. Potong. 4A kuasa 2. Sekarang awak dapat sebutan faktor sepunya ialah A. Jadi kita sambung lagi.
AB bahagi A. Faktor sepunya A. Jadi dapat B lah. Dan 4A kuasa 2 bahagi A ialah, ini 4A kuasa 2 ialah 4AA ya. 4AA. Ada 2A. AA. Jadi dapat 4A. Sini. Ini semua ni jalan kerja. Yang ini wajib tulis dalam exam. Jalan kerja ni wajib ada. Jalan kerja di sini tak semestinya, tak perlu tulis jika tak mau tulis. Yang ini wajib ada. Ni yang saya tick ini. So, jadi jawapannya lah. Cikgu ni kenapa lain sikit lah? Tadi faktor sepunya 1 saja. Yang ni macam mana cikgu? Lah, senang sajalah ambil ini 2A darab A. Ini 2A bermaksud 2 darab A. 2 darab A ialah 2A lah, tulis 2A saja. Cikgu, ini tadi sini 5, 1 saja. Faktor sepunya. Sini ada 2 faktor sepunya. Ambil ini 2 darab dengan A. Tulis 2 darab A ya 2A lah. Dan baki tadi tulis di dalam kurungan. Macam tu sahaja. Boleh? Okey. Boleh cikgu. Ni jawapan. Okay, ingatlah ini 2A. Awak ambil 2 ataupun awak tak tahu nak darab. Ambil 2 ni gabung dengan A lah. 2A lah. 2 darab A, 2A. Bakinya B tolak 4A. Tulis dalam kurungan. Kenapa nak tulis kurungan? Sebab kita nak asingkan yang ni 2A dengan B tolak 4A. Dia tak boleh tulis bersama-sama. Kita asingkan. Tulis dalam kurungan. Okey. C. Saya rasa ini soalan terakhir. Nanti soalan lain you buat sendiri. Tak boleh saya buat semua. Nanti you tak pandai. Soalan C guna hijau. Okey, C. 2C. Salin soalan. 3ABC tambah 6A kuasa 2B. Okey. Ini ungkapan algebra. Ini ungkapan. Sebab dia gabungkan sebutan pertama dengan sebutan kedua guna operasi tambah. Ini ungkapan. Mula-mula kita cari sebutan, bukan sebutan, faktor sepunya. Cari faktor sepunya. 3ABC tambah 6A kuasa 2B. Cari faktor sepunya. Kita tengok nombor lah. 3 dan 6. Ada tak faktor sepunya? Maksudnya 3 dan 6 ni kita boleh bahagi dengan 3. 3. Ya. So, saya tulis jalan kerja di bawah. 3ABC bahagi 3. Potong. Dapat ABC. Tulis sini ABC. Tulis tambah. Seterusnya 6A kuasa 2B bahagi 3. Potong 1 darab 3 ialah 3. 2 darab 3 ialah 6. Jawapan ialah 2A kuasa 2B. Tulis 2A kuasa 2B. Dah. Boleh sambung lagi. Okey. Nak teruskan lagi atau berhenti di sini? Teruskan. Ya. Saya nampak ada. Okey. Ada 2 cara untuk buat. Bagi pelajar yang mahir, dia terus ambil. Sebenarnya ada setengah pelajar dia mahir, pandai, laju. Dia terus ambil AB. Dia tulis AB di sini. Tapi saya tak galakkan awak buat macam tu lah. Sebab takut awak buat kesilapan. Buat step by step lah. Belajar kursus ni careless, banyak careless punya. Bukan awak, ramai semua sama saja. Setiap tahun sama. Okey, awak tulis A. Faktor sepunya A. Sini A, sini ada A. Jadi faktor sepunya ialah A. ABC bagi A dapat BC. 2A kuasa 2B bagi A ialah 2AB. Kita masih boleh teruskan lagi. Kenapa? Sebab saya nampak
ada faktor sepunya iaitu huruf B. B, betul. A, B, C bahagi B dah tinggal C. 2 AB bahagi B ialah 2 A lah. Okey ya? Adakah saya sangat laju? Sebab saya tak tunjuk jalan kerja di bawah, mungkin awak keliru. Okey, so dah siap. Jawapan, okey. Macam mana nak tulis jawapan? Cikgu ada 3 faktor sepunya di sini. Senang. Okey, jawapan dia sama dengan ini 3 darab A darab B. 3 darab A ialah A, 3A darab B ialah 3AB. 3AB. Jawapan C, pakainya C tambah 2A. Dah siap. Dah siap. Macam ni sudah siap. Iya. Okey? Okey, cikgu. Okey, jadi soalan nanti awak buat sendiri. 2D, 2E, 2F awak buat sendiri. D, E, F, soalan D, E, F. 2 D, E, F buat sendiri. Dah siap, you boleh snap gambar untuk bagi saya, PM saya untuk semak.